Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Baik, hari ini cikgu nak teruskan lagi dengan kemahiran asas balingan. Kalau tengok pada minggu lepas kita gunakan objek berbentuk sfera. Dan pada hari ini kita akan gunakan objek yang berbentuk lepir. Bagi kemahiran asas balingan untuk objek yang berbentuk lepir, kita akan kaitkan dengan satu sukan olahraga iaitu lempar cakra. Cikgu akan ajarkan dulu asas-asas untuk kamu mengetahui teknik-teknik balingan dan juga cara untuk memegang objek yang berbentuk lepir. Jom kita belajar apakah ansur maju yang perlu kamu kuasai sebelum kamu boleh melakukan kemahiran asas balingan untuk objek yang berbentuk lepir. Baik, yang pertama sekali cikgu nak tunjukkan pada kamu bagaimana untuk memegang objek yang berbentuk lepir. Kalau pada minggu lepas, untuk memegang objek yang berbentuk sfera, kita akan gunakan 3 jari iaitu ibu jari, jari telunjuk dan juga jari tengah. Tapi untuk objek yang berbentuk lepir, kita perlu menggunakan kelima-lima jari untuk memegang objek yang berbentuk lepir. Pegang pada bahagian hujung jari awak. Okey? Baik, macam minggu lepas, ada 4 ansur maju ataupun 4 peringkat yang kita belajar untuk melakukan lontaran objek yang membentuk sfera. Dan apa yang kita nak uji masih lagi sama iaitu ketinggian pusat lemparan boleh menghasilkan jarak lemparan yang lebih jauh. Dan untuk di rumah kamu boleh gunakan apa-apa sahaja objek yang berbentuk lepir asalkan kamu boleh pegang dengan kelima-lima jari kamu. Muat-muat muat-muat. Jangan gunakan objek yang terlalu kecil ataupun gunakan objek yang terlalu besar. Dan peringatan, macam cikgu gunakan tutup tapu. Sebelum kamu gunakan apa-apa alatan kat rumah kamu, pastikan kamu dapat kebenaran daripada kedua ibu bapa kamu dulu. Okey, jangan main ambil je. Kan kena marah kan, cikgu kat yang kena. Okey? Ingat tu. Okey, jom kita start buat ansur maju. Kamu gunakan 5 jari kamu untuk memegang objek lepir dan pegang pada bahagian hujung jari. Dan semasa kita bersedia untuk lakukan lemparan, satu tangan didepangkan, tangan yang memegang objek lepir dengan kita bawa tangan kita dari tepi ni ke depan. Dan secara automatiknya, tangan yang kita depangkan tadi akan bergerak ke belakang. Baik, ansur maju ataupun tahap yang kita nak buat pada hari ini sama macam yang kita lakukan untuk kemahiran asas balingan objek sfera. Okey, yang pertama sekali dengan posisi duduk, posisi melutut, posisi berdiri, berdiri dengan rotasi pinggul. Baik, ini adalah kawasan sasaran yang cikgu dah tetapkan untuk ukur jarak balingan kita mengikut pusat ketinggian melempar objek lepir. Untuk posisi duduk, bengkokkan lutut awak. Tangan kiri didepangkan. Okey. Okey, ini tangan yang memegang objek lepir. Bawa ke sisi. Kalau awak dah bersedia, awak boleh terus lempar. Baik, kita teruskan dengan posisi melutut. Teknik yang sama. Satu tangan didepangkan. Tangan yang memegang objek lepir di depan. Kemudian kita bawa ke sisi. Bila kamu dah bersedia, kamu boleh terus lakukan lemparan. Baik, cikgu akan teruskan lagi dengan posisi berdiri. Sebelah tangan didepangkan. Tangan yang memegang objek lepir. Kita bawa ke sisi. Bila kita dah sedia nak lakukan lemparan, kita boleh lempar. Baik, kita teruskan dengan posisi terakhir.
Berdiri dengan rotasi pinggul. Satu tangan didepangkan. Tangan yang satu lagi kita bawa ke sisi dengan rotasi pinggul. Bila kita dah sedia, kita boleh lakukan lemparan. Jadi sekarang kita dapat buktikan, semakin tinggi pusat lemparan, semakin jauh lemparan tu dapat kita lakukan. Baik, untuk aktiviti lemparan tadi, kamu boleh lakukan di rumah dan kamu tetapkan 4 jarak dan kamu cari satu objek lepeh untuk kamu praktikkan kemahiran balingan objek berbentuk lepeh. Dan untuk setiap jarak yang kamu tentukan, kamu berikan markah, contoh yang paling dekat 5 markah dan yang paling jauh 20 markah. Buat aktiviti ni dengan adik-beradik awak, dengan mak ayah awak pun boleh juga main permainan ni dan kamu kirakan markah supaya permainan ni akan jadi lebih menarik dan juga ada persaingan. Dan kamu juga perlu pastikan sebelum kamu lakukan apa-apa aktiviti, panaskan badan terlebih dahulu dan selepas kita lakukan aktiviti, kamu perlu buat regangan. Baik, kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan aktiviti-aktiviti yang lain dan pastikan kamu sentiasa kekal aktif walaupun berada di rumah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.